Okay, Assalamualaikum anak-anak tingkatan 1 semua. Okay, hari ini Cikgu Lisa akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk 10, iaitu prinsip penegasan pendidikan seni visual tingkatan 1. Jadi cikgu mohon semua pelajar merujuk buku teks masing-masing. Okey, kita akan tengok standard kandungan terlebih dahulu macam biasa. Okey, selepas mempelajari tajuk ini, murid akan yang pertama memahami prinsip penegasan. Awak akan faham apa tujuan aplikasi penegasan, maksud penegasan, ciri-ciri dia dan juga teknik penghasilannya. Okey, yang kedua, awak akan dapat mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip penegasan ni bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Awak akan explore lah tentang aplikasi penegasan ni dalam aktiviti yang akan dijalankan lah. Okay, yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugas. Yang ni kita menghasilkan karya yang mengaplikasikan prinsip penegasan. Dan yang terakhir, murid akan dapat menghayati hasil karya seni visual. Yang ni dah siaplah hasil karya masing-masing dan akan mempamerkanlah. Okey, kita terus kepada persepsi seni. Yang pertama, memahami prinsip penegasan. Okey, kita tengok standard pembelajaran kat situ. Selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang pertama, definisi penegasan. Yang kedua, ciri-ciri penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Dan yang ketiga, murid akan memahami fungsi penegasan lah. Apa tujuan penegasan diaplikasikan. Itu dia punya standard pembelajaran. Kita terus kepada definisi penegasan ataupun maksud penegasan. Apa yang dimaksudkan dengan penegasan? Penegasan ialah suatu penumpuan unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Lebih fokuslah memberi tumpuan kepada unsur seni tersebut ataupun objek tersebut. Penegasan dan kontra mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. So kita dah belajar sebelum ni tajuk kontra. Kita tahu kontra ni adalah benda yang bertentangan. Apa perbezaan di antara definisi di antara penegasan dan juga kontra? Dia sebenarnya ada kaitan antara satu sama lain. Penegasan ni dia terhasil daripada kesan kontra yang yang lebih ketara lah, maksudnya lagi banyak kesan kontra, lagi jelas penegasan pada sesuatu imej tu. Jadi dia ada kaitan. Kalau kontra tu kesan kontra tu sedikit, maka penegasan pun tak banyak lah, tak jelas lah. Jadi dia sebenarnya berkaitan antara satu sama lain. Cuma kena bezakan kalau kontra tu benda yang bertentangan terus. Tapi kalau penegasan benda yang memberi tumpuan. Boleh jadi benda yang sama tapi dari segi unsur seninya berbeza. Contoh, kalau kata dalam sebakul ada apple hijau, tiba-tiba ada sebiji yang berwarna merah, maka kat situ lebih kepada bukan bertentangan tapi lebih kepada memberi tumpuan kepada yang warna merah. Jadi aplikasinya lebih kepada prinsip penegasan. Jelas itu supaya awak tidak keliru lah. Kita tengok dia punya ciri-ciri penegasan. Ciri-ciri penegasan ni wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang ganjil atau kontra dalam sesuatu gubahan, sama ada pada alam semula jadi, objek buatan manusia ataupun karya seni visual. Kalau dalam karya seni, unsur seni seperti garisan, bentuk, jalinan, ruang dan warna boleh mewujudkan penegasan. Kita dah belajar awal-awal dulu unsur seni, kita ada 6. Sekiranya ada berlaku perbezaan dekat situ, maka secara automatiknya berlakunya ataupun wujudnya penegasan. Contoh
warna lah. Senang nak tengok warna. Daripada warna, contoh tadi buah apple hijau, tiba-tiba ada sebiji yang warna merah, maka bertentangan dari segi warna kat situ, secara automatiknya berlakunya ataupun wujudnya penegasan dalam karya tersebut ataupun dalam image tersebut. Okey, itu ciri-ciri penegasan. Kita tengok pada visual bergambar lah, ciri-ciri. Okey, kita kategorikan kepada tiga kategori, iaitu pada alam semula jadi, apa yang penegasan yang diberi contoh kat situ, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, kita tengok dulu yang alam semula jadi. Okey, yang nombor 1, kalau tengok kat situ, dia punya image-nya adalah kerang lah. Okey, yang memberi kesan penegasan kat situ disebabkan oleh dia punya bentuk yang berlainan lah. Kalau tengok di sekeliling tu, kerangnya panjang dan tajam. Tiba-tiba dekat tengah tu ada satu kerang yang berbentuk bulat. Jadi penegasan tu dari segi bentuk, daripada unsur bentuk. Okey, kalau contoh yang nombor 4 tu, contoh kedua alam semula jadi, kita tengok pokok tu, dia punya tangkai tu kan berwarna merah kan, berwarna merah. Kalau tengok kat belakang tu, backgroundnya lebih kepada daun-daun yang berwarna hijau. Jadi kat situ berlakunya penegasan dari segi unsur warna lah. Sebab warna merah kita tahu dari kumpulan warna yang panas, hijau dari kumpulan warna yang sejuk. Jadi bertentangan kat situ, berlakunya perbezaan, ada kontra dekat situ. Jadi secara tak langsung aplikasi penegasan berlaku pada image tersebut. Okey, kita tengok pula pada objek buatan manusia. Apa ciri-ciri yang diberi kat situ? Okey, tengok yang pertama yang ke atas tu, nombor 2, t-shirt. Okey, t-shirt tu berwarna hitam backgroundnya. Kita tahu hitam adalah dalam kategori warna yang neutral lah. Okey, dan image dekat baju tu, gitar tu, dia berwarna terang lah, warna orange macam gitu kan, warna terang. Jadi kat situ berlakunya penegasan warna terang di dalam warna yang gelap. Okey, maksudnya gitar tu lebih menonjol lah. Jadi berlaku aplikasi prinsip penegasan. Okey, contoh yang kedua untuk objek buatan manusia, arca helang lah dekat Langkawi. Jadi kalau dekat gambar tu, lebih kepada penegasan dari segi saiz arca tu sangat besar dan juga bentuk lah yang berbeza. Okey, jadi itu contoh untuk objek buatan manusia. Okey, untuk karya seni visual, kita tengok kepada ilustrasi yang diberi itulah. Okey, ada dia macam iklan lah kan, macam iklan dia ada dia punya bubble kat situ. Lepas tu kat belakang tu ada image ilustrasi, lebih kepada macam komunikasi jugalah tu. Ada wifi, ada simbol thumbs up, ada message kan. Jadi yang berbeza kat situ adalah dari segi penggunaan tipografi tu, media sosial. Maksudnya kat belakang tu semuanya melibatkan rupa yang pelbagai lah. Rupa, tiba-tiba ada tipografi di tengah-tengah. Jadi secara automatiknya berlaku aplikasi penegasan di situ. Sebab bila kita tengok, kita akan memberi fokus ataupun memberi tumpuan kepada tulisan tersebut. Okey, jelas Okey, yang kedua, contoh untuk karya seni visual yang kedua, kita tengok kat situ, itu adalah mural lantai 3 dimensi lah. Nampak seolah-olah ada ikan jerung dekat lantai tu. Jadi apa yang memberi tumpuan dekat situ? Dia lebih kepada penegasan dari segi bentuk. Bentuk ikan tu sendiri memberi tumpuan kepada orang yang melihat. Kita tengok, kita mesti fokus dekat situ. Kita tak fokus dekat air sekeliling tu, tak tengok. Kita tengok kepada bentuk ikan tu sendiri. Jadi berlakunya aplikasi penegasan di
situ. Jelas tak pelajar? Cikgu harap awak jelas dengan contoh ni. Nanti boleh cuba kenal pastilah. Nanti cikgu bagi latihan, awak boleh kenal pasti apa penegasan dari unsur apa dan dalam kategori apa. Kalau awak boleh jawab, maksudnya awak fahamlah tentang ciri-ciri penegasan ni. Okey, kita terus kepada fungsi penegasan. Okey, kenapa perlu adanya prinsip penegasan dalam karya-karya yang kita hasilkan lah. Okey, ada 3 disenaraikan dekat situ. Okey, yang pertama ialah penegasan dalam karya bagi mengelakkan kebosanan. Okey, kita tahu, kita belajar sebelum ni kalau harmoni dia punya sifatnya adalah berulang-ulang lah, benda yang diulang-ulang. Jadi lebih mendamaikan, lebih tenang. Dia bergantung kepada individu lah. Setengah orang dia suka kepada benda yang diulang-ulang, benda yang harmoni. Tapi setengah orang dia suka benda yang berlainan. Sebab dia tak suka, dia nak elakkan kebosanan tengok benda yang sama. Jadi sebab tu perlunya ada prinsip penegasan, perlunya ada prinsip kontra dalam image ataupun karya yang dihasilkan lah. Okey, jadi kalau tengok contoh dekat situ, buah ceri tu semuanya objeknya, bentuknya sama, dari segi warna pun sama. Jadi untuk elakkan kebosanan, maka adalah dekat situ selai daun yang berwarna hijau. Dari segi bentuknya berlainan, dari segi jalinan berlainan, dan juga dari segi warna pun berlainan. Jadi secara tak langsung kita lebih rasa tidak berlaku pengulangan lah dekat situ, maka kita tak rasa bosan. Okay, Jadi itu fungsi yang pertama. Okay, fungsi yang kedua, penegasan ni menimbulkan tumpuan dan fokus. Cikgu dah cakap daripada awal tadi, keyword untuk penegasan ialah benda yang diberi perhatian. Kita fokus. Kalau kita tengok pada karya tu, kita akan tengok benda tu dulu. Kita akan tengok image tu dulu. Jadi penonton ataupun orang yang melihat tu, dia akan tertumpu kepada image yang di-highlightkan lah. Okay, kita tengok contoh tu. Okey, satu karya lukisan tu, catatan tu. Jadi kalau tengok kat situ menggunakan latar belakang warna biru lah, tapi tiba-tiba dekat tengah-tengah tu ada satu rupa figura manusia lah sedang macam menari ballet. Jadi secara tak langsung daripada background yang berwarna putih, dia bertentangan dengan image orang tu yang berwarna hitam, berlakunya pertentangan lah kat situ dari segi pemilihan warna. Jadi berlakulah aplikasi penegasan. Kita beri fokus. Adakah kita tengok tu, kita tengok pada pokok-pokok sekeliling? Tak kan? Kita akan tengok dekat orang tu. Adakah kita tengok dekat bintang-bintang di belakang? Kita tak akan fokus kat situ terlebih dahulu. Kita akan tengok pada di tengah-tengah dan benda yang berlainan dekat situ lah, yang ganjil. Sebab kalau pokok tu ada ulang-ulang, lebih kepada harmoni. Kalau di belakang background pun bintang tu pun lebih kepada pengulangan benda yang sama. Jadi yang berbeza dari segi rupa kat situ adalah rupa orang tu sendirilah. Jadi secara tak langsung menimbulkan tumpuan dan juga fokus. Okey, fungsi yang ketiga bertujuan nak tarik perhatian. Dah beri fokus, ditarik perhatian pula. Contoh dia adalah arca dekat Sarawak, dekat Kuching tu, arca kucing sendiri. Okey, kalau siapa yang biasa pergi ke Kuching ni, dia tahulah dia berada di bulatan lah, di jalanan di bulatan. Maksudnya dalam keadaan yang landai, tiba-tiba di tengah tu ada satu arca kucing, beberapa ekor kucing yang sangat besar. Jadi sesiapa saja akan tertarik dengan arca tersebut sekiranya melalui jalan itu. Jadi fungsi penegasan adalah untuk tarik perhatian lah, perhatian orang ramai, perhatian pelancong yang pergi ke tempat tu.
Okay. Jadi ada sesuatu, mungkin dia orang akan tertumpu dekat situ untuk ambil gambar sebab benda yang sangat menarik perhatian kan. Jadi itu fungsi dia lah. Kalau kata tak ada, buat apa orang nak pergi kat situ? Tak ada benda yang menarik perhatian kat situ. Tak ada benda yang ganjil dekat situ yang boleh ditonjolkan. Jadi fungsi yang ketiga kena ingat adalah untuk menarik perhatian. Jelas Okey, kita ulang balik. Dia ada 3 fungsi kat situ. Yang pertama, elak bosan. Yang kedua, tumpuan atau fokus. Dan yang ketiga, untuk tarik perhatian. Okey, kita terus kepada teknik penghasilan penegasan. Macam mana kita nak hasilkan prinsip penegasan dalam karya ataupun imej yang kita nak hasilkan lah. Okey, penegasan dalam seni visual dapat menonjolkan idea atau tema dalam sesuatu karya atau perekaan. Okey, maksudnya mengaplikasikan prinsip penegasan itu sendiri sebenarnya telah menonjolkan apa yang kita hasilkan lah, idea atau tema yang kita hasilkan dalam karya kita. Okay, kita tengok contoh lah lebih jelas Jadi kalau tengok yang pertama tu, dari segi pengasingan elemen penegasan, dari segi tulisan, dari segi background dan juga rupa yang yang ditonjolkan kat situ merupakan benda yang berbeza lah, semuanya berbeza elemen yang berbeza. Okey, kalau contoh yang kedua, lebih kepada cara dia untuk kita hasilkan penegasan, kejelasan atau kekaburan sesuatu objek. Jadi kalau tengok contoh bunga raya tu, okey, bunga tu sangat jelas, tapi dia punya background daun-daun di belakang, kalau ikutkan dari segi pemilihan warna pun dah berbeza, tapi dikaburkan. Jadi lagilah kita tertumpu kepada yang di hadapan tu. Dahlah jelas warnanya berbeza. Jadi sangat kuat dia punya prinsip penegasan dekat situ. Secara tak langsung juga kita akan tahu dia punya fotografer tu memang nak hasilkan satu nak snap gambar yang bertemakan flora lah. Kita tahu temanya. Okey, yang ketiga, penggunaan elemen yang kontra. Elemen kontra, elemen yang bertentangan lah. Kalau tengok kat situ, contoh dia ada macam pasu, lepas tu ada corak-corak yang bertangkai kan. Jadi kat situ memang dah jelas bertentangan dari segi bentuk dan juga rupa lah. Okey, yang keempat, untuk hasilkan prinsip penegasan boleh juga melalui penegasan di pusat garisan grid. Kalau kita tengok contoh yang diberi tu, seolah-olah benda tu akan bergerak kan. Maksudnya dia berpusat pada satu dan berlaku perbezaan dari segi saiz dan juga bentuk sama, tapi dari segi saiz lah dan juga susunannya. Okey, dia berpusat pada garisan dan grid. Okey, dan yang kelima, yang ni lagi jelas lah contohnya, dari segi perbezaan typografi, dari segi perbezaan huruf tu. Okey, maksudnya dia nak highlightkan tentang expo tu, maka dia besarkan dia punya typografi expo tu. Jadi kalau orang tengok pun orang akan tertumpu dekat situ. Okey, itu adalah antara teknik-teknik yang boleh hasilkan untuk mewujudkan penegasan dalam karya yang awak hasilkan lah. Ada 5 kat situ Jadi itu sajalah untuk persepsi seni yang awak perlu faham. Jadi cikgu ulanglah balik. Yang perlu awak faham adalah, yang pertama, awak kena faham apa itu penegasan, definisi, kena nyatakan definisi. Okey, yang kedua, dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri dia apa dia tadi, kita dah tengok tadi. Dia punya ciri-ciri ada perbezaan dari segi bentuk, ada dari segi warna, dari segi saiz kan. Dan yang ketiga, dari segi fungsi dia. Fungsi ada 3 tadi cikgu sebut tadi. Jadi tengok balik Dan yang keempat, bagaimana kita nak hasilkan, nak wujudkan penegasan dalam karya kita. Ada 5 tersenarai kat situ. Jadi kalau nak aplikasi bolehlah, nak hasilkan, nak ambil gambar ke, nak wujudkan penegasan,
boleh lakukan dengan cara kejelasan dan juga kekaburan. Okey, itu teknik penghasilan. So kita pergi kepada yang kedua, iaitu eksplorasi seni lah. Ni cikgu rujuk pada buku teks, boleh rujuk pada buku teks masing-masing. Okey, standard pembelajarannya, selepas mempelajari subtopik ini, murid dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan pada alam semula jadi dengan pelbagai teknik. Okey, yang ni ada beberapa arahan lah. Tapi cikgu tak nak terangkan sekarang sebab kita akan, hari ni kita akan buat aktiviti pengukuhan sahaja. Jadi cikgu akan rujuk balik untuk eksplorasi ni untuk aktiviti yang seterusnya lah. Sekadar untuk untuk rujukan awak hari ini sahaja. Okey, ini eksplorasi. Okey, yang ekspresi, yang ni dia punya standard pembelajaran, awak menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi tadi, yang aktiviti dalam eksplorasi tadi, untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Kalau tengok pada aktiviti tu, awak menghasilkan satu poster lah. Poster hidup sihat tanpa dadah. Jadi dalam poster tu memang awak kena menggunakan ataupun mewujudkan prinsip penegasan. Tak kisahlah dari segi unsur apa pun boleh. Dari segi unsur warna ke, dari segi unsur bentuk ke, saiz ke, tipografi ke, ikut kepada kreativiti masing-masing. Okey, itu ekspresi. Dan yang terakhir, bila kita dah selesai buat aktiviti, awak dah siap karya, maka kita akan jalankan bahagian apresiasi seni, di mana dia punya standard pembelajaran kat sini, awak akan pamer awak punya hasil karya. Lepas tu kita sama-sama menghayati. Maksudnya kita mempamer dan kita boleh bagi pendapat lah tentang karya-karya dihasilkan. Lepas tu awak boleh menjelaskan pengalaman sendiri dalam menghasilkan karya tersebut. Apa perasaan awak, apa yang awak lakukan, apa yang idea-idea yang boleh awak kongsikan bersama guru dan juga rakan. Okay, itu apresiasi. Okay, selesai apresiasi, maka awak dah cukup mendalamilah untuk prinsip penegasan ni. Okey, jadi itu sahaja untuk tajuk 10 hari ni. Cikgu harap semua jelas lah. Jadi untuk aktiviti hari ni lebih kepada aktiviti pengukuhan. Jadi sila rujuk latihan modul yang cikgu lampirkan dan boleh lengkapkan lah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.